Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan sambung bahagian terakhir untuk Matematik Tingkatan 1 bab 6. Buku yang digunakan adalah buku Tuntas Cemerlang muka surat 64. Nyatakan jenis penyelesaian bagi persamaan linear serentak berikut. Okey, kita tengok contoh 2x tambah 3y sama dengan 7 dan 4x tambah 6y sama dengan 14. Okey. Jadi kita tengok dekat situ x dan y diletakkan dalam keadaan yang selari. Okey, maksud selari tu dia sebarislah x dengan y tersebut. Okey, kita tengok kalau kita nak menggunakan kaedah penghapusan yang paling senang kan. Jadi kita kena samakan pemboleh ubah kan, salah satu pemboleh ubah. Ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Okey, cikgu akan terpaksa darab persamaan yang pertama itu dengan 2, betul tak? Supaya dia menjadi sama. Okey, jadi 2 darab 2, 2 darab 2 dia akan jadi 4x. Okey, tambah 3 darab 2 dia akan jadi 6y. Okey, 7 darab 2 dia akan jadi 14. Perhatikan di antara persamaan 2 dan persamaan 3, 3 itu adalah persamaan 1 yang telah pun didarab dengan 2. Okey, mereka mempunyai nilai yang sama pada semuanya. Jadi apabila mereka mempunyai nilai yang sama, maka penyelesaian tak terhingga kerana kedua-dua garis itu bertindih. Okey. Jadi tip Bestari dekat sini, jenis penyelesaian ada 3. Yang pertama adalah penyelesaian unik. Maksud unik, kedua-dua garis bersilang pada satu titik. Maksudnya kita ada nilai x sama dengan apa, y sama dengan apa. Okey. Okey. Yang kedua, tiada penyelesaian. Tiada penyelesaian. Kedua-dua garis itu selari. Selari bermaksud M1 sama dengan M2. Tiada penyelesaian. Okey. Sebab kalau dia selari, dia akan jadi begini. Mana mereka nak bertindih? Tak ada bertindih. Jadi kalau tak ada bertindih, sampai ke hujung mereka tak bertindih. Jadi tak ada jawapan. Okey, yang ketiga, penyelesaian tak terhingga. Penyelesaian tak terhingga, iaitu kedua-dua garis bertindih. Tak terhingga. Macam tadilah. Mereka bertindih pada persamaan yang sama. Okey, jadi mereka tiada penyelesaian. Okey. Jadi kita tengok soalan A. 3x tambah y sama dengan 13. X tambah 2y sama dengan 1. Okey, jadi ini adalah persamaan yang pertama. Ini adalah penyelesaian yang kedua, persamaan yang kedua. Jadi untuk menggunakan kaedah penghapusan, kita kena samakan salah satu daripadanya kan. Okey. Katakanlah cikgu nak X yang sama. Jadi cikgu akan darab 3 supaya X itu jadi sama. Okey, jadi untuk cikgu salin 3X tambah Y sama dengan 13. Ini persamaan 1 tanpa diubah. Okey, persamaan 2 tu tadi adalah darab 3 kan. Jadi 3X tambah 2 darab 3, 6y. Okey, 1 darab 3, 3. Perhatikan. Okey. Sekarang anak-anak perhatikan. Ini adalah persamaan 2 yang telah diubah y. Okey. Ini dia akan jadi sama. Ini berbeza. Okey, maka kita boleh cari nilai y sama dengan sesuatu. Dan kita boleh cari nilai x. Okey. Oleh itu, cuma yang dimansuhkan ini tolak kan. Jadi kita ada nilai y. Kalau ada nilai y, mesti kita ada nilai x. Okey, jadi apakah jenis penyelesaian dia? Penyelesaian unik. Okey. Okey. Jadi kita tengok pula yang seterusnya. Y sama dengan 2x tambah 8. Y sama dengan 3x tolak 3. Okey, perhatikan
kalau kita buat ni, dalam Y sama dengan MX tambah C. Okay, kita akan dapat nilai, okay, persamaan yang pertama itu dan persamaan yang kedua. M1 sama dengan 2. M2 sama dengan 2. Okay, maka M1 sama dengan M2, iaitu selari. Selari kecerunan. Nilai M kan? Maka dia adalah tiada penyelesaian. Sebab mereka selari. Kalau selari mana ada penyelesaian? Okey. Seterusnya untuk C, 3x tolak y sama dengan 9. Okey, 6x tolak 2y sama dengan 18. Okey, kita kena samakan salah satu kan. Katakanlah cikgu nak samakan nilai x. Okey, jadi kena darab 2 kan. Maka yang pertama darab 2 tu 3 darab 2 6x, y darab 2 2y, 9 darab 2 18. Okey, ini adalah daripada persamaan pertama. Jadi persamaan yang kedua, okey, adalah yang ni. Jadi kita tengok. Kesemua nilainya adalah sama. Jadi dia adalah nombor 3, iaitu penyelesaian tak terhingga. Okey, kenapa tak terhingga? Kedua-dua garis bertindih. Alright. So itu adalah jawapan kepada A, B dan C. Harap anak-anak fahamlah jenis penyelesaian tersebut. Okey, untuk soalan nombor 5 ada penyelesaian masalah. Okay, kita baca soalan. Noli membeli 50 biji telur dengan harga RM18. Okay, sebiji telur grade A berharga 45 sen dan sebiji telur grade B berharga 30 sen. Hitung bilangan telur grade A dan grade B yang dibeli oleh Norli. Okay, sekali lagi. Itu kata kunci kita dah gariskan. Cuma kita perlu fahamkan lagi. Norli membeli 50 biji telur dengan harga RM18. Okey, 50 biji telur dengan harga RM18. Sebiji telur grade A berharga 45 sen dan sebiji grade B berharga 30 sen. Hitung bilangan grade telur grade A dan grade B yang dibeli oleh Norli. Okey, jadi dia beli 50 biji. Jadi adakah dia tahu okey, 50 biji grade A dan grade B. Itu saja yang kita tahu kan. Grade A dan grade B dia beli RM50. Betul tak? Okey, jadi kita kena buat beginilah. Katakan grade A, katakanlah huruf X lah. Okey, grade B huruf Y. Okey, jadi apa yang kita tahu adalah dia beli X tambah Y, nilainya adalah 50. Okey, lepas itu harga pula. Grade A, katakanlah A tadi X kan. A 45 sen. Jadi 45 sen darab X. Tambah grade B adalah 30 sen. Grade B. Jadi 30 darab Y adalah RM18. RM18 itu, okey, tengok ini tadi dalam sen, ini dalam ringgit. Jadi 1 ringgit, 1 RM sama dengan 100 sen. Jadi RM18 ialah 18 tambah 2 sifar. Okey. Ini 18 sifar-sifar. Okey, tu.
Jadi itu adalah persamaan pertama dan persamaan kedua yang kita ada. Okay, ini adalah persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua. Jadi soalan ditanya, hitung bilangan grade A dan grade B yang dibeli oleh Nonli. Jadi kita kena samakan salah satu lah kan. Cikgu suka kaedah penghapusan. Jadi kita akan samakan. Okey, kita akan samakan. Tak nak warna biru lah. Tak nampak. Sekejap ya. Okey. Jadi okey, samakan perkali pemboleh ubah. Okey. Jadi katakanlah kita nak X lah. Kita nak X yang sama. Jadi yang pertama ini kena darab dengan 45 lah kan. Jadi yang kedua tu sama. Jadi cikgu tulis dulu. Okey, ini darab 45. Dia akan jadi 45X tambah 45 darab Y, jadi 45Y sama dengan 45 darab 5. Guna kalkulator. Okay. Bentar ya, bentar. Okey, 45 darab 50. 225 sifar. Okey, dah dapat yang itu. Sekarang kita kena tengoklah. Yang sama tu dia positif dengan positif. Jadi macam mana nak hilangkan positif dengan positif? Dia sama simbol kan, jadi kena tolak. Jadi 45 darab tolak 45 sifar. Jadi 45 tolak 30 15Y. 2250 tolak dengan 1800, dia akan jadi 450. Maka nilai Y ialah 450 bahagi dengan 15. Jadi nilai Y adalah 30. Okey? Dah dapatlah nilai Y 30. Jadi sekarang okey, masukkan Y sama dengan 30 ke dalam persamaan 1. Okey. Jadi X tambah Y sama dengan 50. Jadi X tambah 30 sama dengan 50. Okey, jadi tambah 30 tu kita bawa pergi sebelah, jadi tolak 30. Maka nilai X adalah 50 tolak 30, 20. Okey? Maka grade A ialah X kan? 20. Grade B iaitu Y 30. Okey. Itu saja. Mudah kan? Okey. Seterusnya, B. Joseph membeli 7 kg mangga dan 3 kg betik dengan harga RM44. Okey, gariskan. 7 kg mangga, 3 kg betik dengan harga RM44. Arif membeli 9 kg mangga dan 2 kg betik dengan harga RM51. Hitung harga dalam RM bagi 1 kilo mangga dan 1 kilo betik. Jadi apa yang kita tidak tahu dekat situ? Mangga, betik. Okey, katakanlah tak naklah pakai XY lagi, kita pakai AB lah. Okey, A dan B. Ataupun kalau nak ikut M, mangga, B betik, boleh juga. Okey, so M mangga, B betik. Gitu. Okey. Jadi kita ada 7
mangga tambah 3 betik sama dengan 44. Okey. Kemudian Arif membeli 9 mangga dan 2 betik. Harga dia 51. Okey. Mungkin ada yang tertanya-tanya, cikgu nak tukar kepada sen tak ni? Tak perlu. Kenapa tadi yang sebelah tadi kita tukar kepada sen? Kenapa yang ni kita tak tukar kepada sen? Gini. Ceritanya begini. Kalau unit di atas dan di bawah itu sama, yang atas kan RM44, yang bawah kan RM51. Jadi kita tak payah tukar dia lain lah. Berbeza lah. Okey, berbeza pula dengan soalan yang A tadi. Sebab dia dah kata itu 45 sen. Yang ni 45 sen. Yang ini 30 sen. Yang ini pula dia kata ringgit. Tak boleh lah. Jadi dekat situ kita kena samalah. Kalau sen dia semua sen lah. Tapi dekat sini dia cerita pasal berat. 7 kilogram, 3 kilogram. Harga. Jadi kita tak payahlah tukar. Ada faham? Harap fahamlah ya. Okey. So itu adalah persamaan yang pertama. Ini adalah persamaan yang kedua. Okey, ingat. Dah seterusnya kita kena apa? Samakan perkali pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Okey. Jadi kita kena pilih sama ada kita nak samakan M ataupun kita nak samakan B. Tengok M dua-dua beza, B dua-dua beza. Jadi cikgu nak target ni dekat B lah. B ada senang sikit. Jadi macam mana ni cikgu? 3 dengan 2. Kita nak jadikan dia 6 lah. Jadi macam mana nak jadikan 6? 3 itu darab dengan 2, 6 kan? Jadi 2 darab dengan 3 dia akan jadi 6. Betul tak? 3 darab 2 dia akan jadi 6. 2 darab 3 dia akan jadi 6. Betul? Jadi kesemua ini akan didarab dengan 2. Ini kawan dia juga darab 2. Ini darab 3, maka kawan dia sebelah pun darab 3. Right? Okay. 7 darab 2, 14 M. Tambah 3 darab 2, 6 B. 44 darab 2, 88. Okay. Seterusnya 27 M. Tambah 2 darab 3, 6 B. 51 darab 3, 3, 153. Okey. Okey dah. Jadi sekarang kita tengok. Dia dah sama kan? Sekarang perhatikan ini dah sama. Okay, kalau sama simbol, operasi apa? Operasi tolak. Operasi tolak. Okey, ini tolak atas. Okey, 14 tolak 27. Cikgu nak terbaliklah. Cikgu nak yang ini tolak bawah tolak atas. Sebab cikgu tak nak negatif. Okey, sama saja. 27 tolak 14. Boleh. Ya, jadi bawah tolak atas. 27 tolak 14. Dia akan jadi 13. Yang ini 153 tolak 88. Yang ini akan jadi 65. Maka M ialah 65 bagi 13. Iaitu 5. Maka nilai M ialah 5. Okey. Sekarang masukkan M sama dengan 5 ke dalam persamaan 1. Jadi 7M tambah 3B sama dengan 44. Jadi 7 M-nya adalah 5 tambah 3B sama dengan 44. 7 dan 5, 35. Tambah 3B sama dengan 44. Okey. 35 tu bawa pergi sebelah, tolak 35.
44 tolak 35, iaitu 9. B sama dengan 9 bahagi 3. Jawapannya 3. Okey, so maka hitung harga dalam RM bagi 1 kilogram mangga. Mangga sama dengan M sama dengan RM RM5 per kilo lah. Okey. Lepas tu betik B sama dengan RM3. Tak cantik tu lah tulisan. Okey, ulang balik. Betik B sama dengan RM3 per kilogram. Okey. So, itu saja untuk kelas pada hari ini. Maka dengan ini tamatlah bab 1 tingkat